السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، وأرنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Al-Musannif Al-Sayyid Abdullah ibn Umar ibn Yahya Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, katanya, matlabu syurutis salati, syarat sah sembahyang. Bila itlaq syurut, maknanya syurutus sihhatis salah. Okay. Bila itlaq syurut, maknanya syurutus sihhatis salah. Kerana syarat wajib itu kadang-kadang tidak dibahaskan oleh fuqaha kerana maklum, dan kerana maklumlah, iaitu Islam baligh, berakal dan suci daripada haid dan nifas. Itu syarat wajib, mudah. Jadi syurut di sini ialah syurutus sihhatis salah. Kata musannif, thumma yajibu alaihi an yata'allama syurutus salati wa arkanaha wa mubtalatiha. Kemudian wajib ia atas seseorang oleh bahawa ta'wil masdar, ay yata'allama, ta'wil masdar, ta'allama yata'allamu ta'alluman, ta'allumuhu, tu dia punya ta'wil masdar. Thumma yajibu alaihi, kemudian wajib atasnya itu oleh bahawa mempelajari ia seorang akan maf'ulun bih syurutus salati, akan syarat-syarat, yakni syarat-syarat sah sembahyang, ay syurutus sihhatis salati, wa arkanaha, wa arkanas salati, dan segala rukun-rukunnya, rukun-rukun sembahyang. Kerana apa? Kerana sebelum daripada nak mendirikan rukun sembahyang, mesti terlebih dahulu ada syarat sah. Wa mubtalatiha, dan segala perkara-perkara yang membatalkannya kan sembahyang itu. Kerana apa diakhirkan? Kerana perkara tersebut adalah perkara yang baru datang. Selepas datangkan rukun ataupun syarat-syarat dia, maka akan ada yang datang pula perkara-perkara yang membatalkan sembahyang itu, ikut tertib lah. Kemudian fa fasihah, fa idza alimta ma'rifata kullin, ataupun idza alimta ma'rifata syurutis salati wa arkaniha wa mubtalatiha tafsilan. Tu takwil. Maka syurutuha, maka bermula syarat-syaratnya, syarat-syarat sembahyang itu, khabar 12, ada 12. Dalam kitab ni dia letak 12. Wallah a'lam kitab lain lagu mana, mungkin sikit, tapi sikit itu bukan bermakna Syekh Nawawi banyak, mungkin dia tafsilkan satu-satu ala sabil bahth wa tafsil lah. Atas Syekh itulah yang bahaskan dan mentafsirkan lagu mana, dia mencerai-ceraikan ke tak ataupun tidak. Macam dalam rukun sembahyang lah, khilaf tu sebab dia ada yang gabung, ada yang ceraikan satu-satu, jadi banyak, ada yang sikit.
Al-awwalu, yang pertama tu badal, taharatus thawbi, ialah taharatus thawbi, menyucikan baju, apa tu, pakaian, wal badani, dan badan. Atah berkata thawbi ay taharatul badani, wal makani, dan tempat. Atah berkata thawbi, taharah ta'aluk minan najasati, daripada segala bagai najis. Tu okey. Okey. Jadi al-awwalu tu ay asy-syartul awwalu lah. Bermula syarat yang pertama itu ialah khabar. Taharatus thawbi wal badani wal makani minan najasati. Aywa. Apa dia tu najasat itu? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa hiya, dan bermula dia an-najasat ialah al-khamru, khabar. Al-khamru arak, wal baulu kencing, wal ghaitu berak, wal rawthu tahi. Okey. Habis itu kata matan. Kata Syekh Syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala, matlabu syurutis salati. Okey. Tempat tuntut syarat sah solat. Thumma, kemudian kata musannif, kemudian tu ba'da ma'rifati ma yata'allaqu billahi wa bi rasulihi, iaitu selepas daripada mengenal akan barang, idhafat masdar kepada maf'ulnya, mengenal akan barang, yakni mengenal oleh seorang akan barang yang bersangkut paut ia barang, dhamma mustatir huwa, kembali kepada ma, bersangkut paut ta'alluq billahi, dengan Allah, ataf pada billah, wa rasulihi, wa rasulillah, dan rasulnya, Rasulullah. Yajibu alaihi, itu memang sebab apa? Sebab i'tiqad itu adalah syarat sah ibadat, maka kena dahulukan i'tiqad, kemudian barulah ibadat. Yajibu alaihi, wajib ia atasnya, ay ala kulli muslimin, yakni atas setiap orang muslim. Kul di sini dengan makna kul jami', kul di sini dengan makna kul kulliyah. Kul ay kullu fardin min afrad, setiap orang, kullu jami' wa laysa bimajmu', bukannya kebanyakan. Itu dalam bab mantiq. Muslimin, setiap orang tanpa terkecuali, orang muslim yang lagi pula balighin, orang muslim sifat yang baligh, lagi pula sifat kedua aqilin, yang berakal. Itu wajib. Itu maksudnya apa dia? Mukallaf lah. Baligh wa aqil. Kenapa mukallaf dia tidak sebut panca indera, hawas panca indera yang sejahtera, pendengaran dan penglihatan, sampainya hukum syarak padanya? Kerana itu semua, contohnya dalam bab hawas, kerana kurangnya ataupun jarangnya orang yang tidak memiliki hawas pendengaran dan penglihatan secara sekaligus jarang. Dan kerana ma'ruf bahwasanya Islam sudah tersebar luas di dunia ini, maka tidak perlu lagi menyebut akan keduanya. Tu biasanya gitulah ulama akan syarak. Tu. Jadi cukup pada kata kullu ma'aqilin muslimin. Ayyata'allama, kita i'rad tadi, ayyata'allama, oleh bahawa mengetahui ia, kullu muslimin wa balighin wa aqilin, kalau kita nisbahkan kepada syarah, balik situlah, syurutus salati, akan syarat-syarat sah sembahyang, wa arkanaha, dan rukun-rukunnya, rukun-rukun sembahyang, wa mubtalatiha, dan segala perkara yang membatalkannya sembahyang. Habis. Kemudian fasihah. Fasihah lah tu. Idza alimta ma'rifata syurutis salah wa arkaniha wa mubtalatiha tafsilan, tak. Itu kat fasyurutuha tu. Fasyartu di sini ni seolah-olah dia nak terangkan apa tu syarat tu. Apa tu syarat tu? Boleh juga, betul? Boleh. Boleh. Tapi dari sudut ta'rif lah. Dari sudut ta'rif, dari sudut dia panggil Allahumma salli ala Muhammad, al-qawlu syarih. Dia nak bagi tahu syarat tu apa dia, rukun tu apa dia. Boleh dari sudut syarah ni lah. Dari sudut matan pun tafsir ataupun fasihah lain. Fasyartu, maka bermula syarat itu ialah khabar. Maka na kharijan an mahiyatis salati, ialah barang yang adalah ia barang yang keluar ia barang
ta'alluq an mahiyatis salati, daripada diri sembahyang, hakikat sembahyang. Jadi syarat ni tak ada kaitan dalam sembahyang. Syarat sah ini ialah kaitannya di luar sembahyang. Wuduknya, hadap kiblatnya, litup auratnya, itu semua di luar sembahyang. Kalau buat masa waktu tengah sembahyang tidak sah. Okay, jadi kharijan lah an mahiyatis salat. Mahiyah ini adalah hakikat sembahyang, diri sembahyang, benda-benda yang menjadi sesuatu itu sembahyang. Rukuknya itu mahiyah. Dan apa pula rukun? War ruknu, dan bermula rukun itu pula wa yuradifuhu, dan bermula wal fardu, dan bermula war ruknu, dan bermula rukun itu wa yuradifuhu, dan menyamai akan rukun oleh fa'il al fardu, oleh fardu. Jadi mazhab Syafi'i fardu dengan rukun serupa. Mazhab Hanafi rukun dengan fardu berbeza. Rukun dengan fardu berbeza dari sudut Hanafi. Fardu itu kalau orang tinggal lebih besar dosanya daripada tinggal hak wajib. Wa huwa, dan bermula dia apa rukun tu? Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal wa huwa, dan bermula dia rukun itu ialah makana dakhilal mahiyati, ialah barang yang adalah ia barang masuk dalam mahiyah, ai mahiyatil solah, hakikat sembahyang. Mana? Rokok tidak akan dipanggil solat kalau tidak ada rokok. Sujud tidak akan dipanggil solat kalau tidak ada sujud. Itu dia panggil mahiyah, hakikat dalam sembahyang. Menjadikan benda-benda itu, menjadikan itu dipanggil sembahyang. Fasyurutuha, maka bermula syaratnya, syarat kepada sembahyang, ayis salati, ditafsirah ayis salati, yakni sembahyang, 12, ada 12. Al-awwalu ay asy-syartul awwalu, sifat bagi mausuf yang mahdhuf taqdiruhu asy-syartul awwalu, bermula syarat yang pertama itu khabar taharatus thawbi, ialah taharatus thawbi, ialah menyucikan badan. Wa ghairihi wa ghairi thawbi, dan selainnya selain badan. Mana? Cuti-cuti itu ta'alluq min kulli mahmulin lahu, daripada setiap barang yang ditanggungkan padanya, pada seseorang itu. Tu. Maksud apa mahmul ni? Benda yang ditanggung lah. Apa-apa yang ditanggung. Ridak dia sembahyang pakai ridak ke, serban ke, baju ni ke, ni semua dia panggil tanggung. Jadi ini semua yang membabitkan dia tanggung dalam sembahyang, wajib bersih, suci daripada najis. Lagi Atah berkata kulli mahmulin ay wa mulaqin, dan segala Atah berkata mahmulin ay min kulli mulaqin, dan daripada setiap barang yang bersentuhan lidzalikal mahmuli, bagi demikian mahmul, bagi demikian yang ditanggung itu. Jadi perkara-perkara yang kita tanggung, meridak ke dalam sembahyang, serban ke, baju ke, seluar ke, tu semua kita tanggung belaka tu. Jangan kita bersentuh benda-benda yang kita bersentuh dengan benda yang kita tanggung tu pun kena suci. Contoh ni apa? Contoh tempat sujud lah. Nanti kita nak bertuh dengan dia, kita nak sentuh dengan dia, maka tempat sujud tu mesti kena suci. Kalau tak, masalah. Tidak sah sembahyang. Tu okey. Jadi apa-apa saja yang bersentuh dengan yang kita tanggung mesti suci juga. Okey. Wal badani, dan bermula badan, dan badan, okey, dan juga mensucikan badan. Wa minhu, dan sebahagian, min litab'id, dan bermula sebahagian daripada badan itu. Tu kita pakai minhu bermakna ba'daha, ialah dakhilul fami. Dakhilu tu boleh i'rab, mubtada muakhar, boleh i'rab khabar macam kita takdir ba'daha. Kalau kita mubtada muakhar, min tu ta'alluq bagi muta'allaq, khabar muqaddam mahdhuf. Dakhilul fami, dalam mulut, wal anfi, dalam hidung, wal aini, mata, wal uduni, dan telinga. Semua tu kena bersih daripada najis. Jadi dalam mulut dia panggil batin. Kalau dalam mandi junub, tapi kalau dalam bab wudu ataupun dalam bab sembahyang dia panggil zuhir. Maka kena suci kan. Kalau ada darah-darah tu kita kena buang. Kumu semampu boleh. Kalau ada juga darah dimaafkan. Sebab apa? Kita sudah tidak mampu untuk menghilangkan dengan
dengan sempurna sebab dia terlalu banyak ke ataupun dia memang uzur dia jenis banyak gusi darah ke. Tu okey. Yang pertama kena usaha kumur-kumur buang dulu. Begitu juga dalam hidung. Dalam hidung kalau dalam bab mandi tak wajib sampaikan kerana dia anggota batin, tapi dalam bab sembahyang, dalam bab wudu, dalam bab sembahyang bila dia keluar ataupun ada najis tidak sah sembahyang dia. Begitu juga mata dan juga telinga. Wal makani, ataf lagi, dan tempat pun kena bersih. Yang mana tempat itu sifat alladhi yusalli fihi, fi alladhi, yang mana solat ia seorang padanya, pada alladhi, yakni pada makan. Yusalli jumlah itu adalah silah alladhi, fihi, hi itu aid kepada alladhi, kembali kepada alladhi. Tu pun kena suci. Suci itu minan najasati, ta'alluq bagi taharah, daripada segala bagai najis, yang mana sifat allati la yu'fa anha. Ni sifat najis itu yang tidak dimaafkan daripada najis itu. Tu yang tidak dimaafkan lah. Adapun dimaafkan maka sah untuk dibawa sembahyang. Najis yang tidak dimaafkan sahaja bila kita sembahyang dengan dia maka tidak sah. Adapun sembahyang yang ada najis yang dimaafkan maka sah sembahyang dia. Hanya sunat sahaja basuh. Okey. Habis. Dimaaf pada pakaian lah tu. Okey, dimaaf pada pakaian. Wahya, dan bermula dia mana? Dia an-najasat itu ialah mustaqdhirun khabar. Mustaqdhirun suatu perkara yang keji. Yamna'u sihhatis salati, sifat bagi mustaqdhirun. Yamna'u tu yang menghalang ia mustaqdhirun akan maf'ul bih sihhatis salati, akan pengesahan ataupun kesahihan salat. Tu okey. Dengan sekira-kira bihaitsu ay wadzalika musawwarun, dan bermula demikian man'u sihhatis salah itu ditaswirkan dia bihaitsu dengan sekira-kira la murakhisa. Ya sekira-kira la murakhisa ay la murakhisa thabitun lahu, yang tidak ada rukhsah sama sekali sabit baginya. Tidak ada rukhsah dengan makna tidak ada halangan, tidak ada panggil tasamuh, tidak ada tasamuh dah. Tidak ada tolak ansur dah. Tetap batal dan tidak boleh untuk melaksanakan solat dalam keadaan ada najis. Tu okey. Faminha, kecuali ada perkara-perkara tertentu lah. Contoh ada perkara-perkara tertentu, bolehlah. Itu dalam bab bukan dalam bab sembahyang lah kot, ada dalam bab lain. Tak silapnya ada dalam bab perbahasan berkenaan dengan memakai pakaian. Okey, memakai pakaian yang bernajis, tak silap. Okey. Tapi dia kata selain daripada sembahyang, dalam kitab sebut. Dalam kitab Syarhul Kabir. Dalam kitab Syarhul Kabir ada sebut boleh kita nak pakai dalam keadaan pakaian itu bernajis, tapi dalam bukan selain sembahyang. Dalam bukan sembahyang lah. Dalam bukan sembahyang. Yakni selain daripada sembahyang. Okey, selain daripada sembahyang. Tu okey. Jadi kena bersih. Kena usaha bersih. Dia adalah perbahasan detail tu, tapi tak apalah. Untuk ni kitab tadi lagi dia syarah detail. Kita baca je. Dia turut dia. Tak reti nak urai banyak. Sorry. Okey, jadi buang masa. Al-khamru. Yang kedua, khamar. Al-khamar pun najis juga. Ya, najis juga. Jadi khamar kalau terkena air arak atas pakaian kita, maknanya najis lah. Maka kena basuh. Okay, kalau kena siki, jangan pergi basuh satu baju. Tu namanya tak cerdik. Melainkan kalau memang tak mau pakai dalam baju tu. Ni kadang-kadang orang punya shock lagu tu lah. Kena najis sikit ya, dia pergi basuh satu baju. Shock. Kata, ui najis dah ni. Tu bahaya. Basuh tempat najis tu, sudahlah. Hilangkan air najis. Lepas tu talar najis tu dekat air. Talar tempat najis dekat air. Sampai hilang dia punya ain, rasa dan warna. Habis, sudah. Bayang dengan pakaian tu. Ada penyakit syok pula, bubuh basuh semua. Tu masalah tu. Jadi ghayahnya walau min nahwi zabibin ay walau kana al-khamru kainan. Min tu ta'alluq khabar kana mahdhuf. Ay walau kana al-khamru kainan, walaupun adalah ia khamar itu
daripada min nahwi zabibin, daripada umpama anggur, umpama sahaja. Mungkin lain. Umpama anggur wa tamrin, dan juga tamar. Toh dia kata zabib ai wa nahwi tamrin dan sebagainya lah. Ada benda-benda lain lah, bukan terhasar kepada ni. Sebab tu dia kata nahwi. Tu penting ibarat ulama tu. Nahwi dengan mana apa-apa sahaja yang boleh memabukkan, walaupun dengan anggur, dengan kurma. Okey, dengan anggur, dengan kurma. Wa habbi qar'in, dan daripada biji labu air. Wa habbi qar'in, biji labu air, dan apa-apa sahajalah yang memabukkan, jadilah arak. Wa habbi qar'in, biji labu air. Selalu dalam kitab fiqh zabib dengan tamar ni ada. Wa habbi qar'in, itu biji labu air. Wallah alam dia proses lagu mana jadi arak. Jadi arak jugalah. Okey. Okey, kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan juga wal buzuti. Wal buzuti. Apa dia buzuti? Tengok dia sebut lagi. Wal buzuti. Buzuti pun akan jadi khamar. Apa? Macam mana nak baca? Bidhammi ay hala kauniha maqru'atan, hal keadaannya al buzuti itu dibacakan, dia akan buzuti bidhammil ba'i, dengan didhammahkan haraf ba, wadh-dha'i, dan haraf dha. Yang mana al-musyalatil mu'jamati. Tu al-musyalatil mu'jamati, yang ada titik, yang ada titik lah. Yang ada titik lah. Al-musyalatil mu'jamah, ba ada titik, yang mengandungi titik, yang mengandungi titik. Dia kalau tak ada titik muhmal lah. Ni mu'jamah ada titik. Dha dengan ba, bukan ta, bukan ba, bukan ba tu. Ba tu ada titik lah. Dha tu ada titik. Mungkin dengan makna dha lah. Dha dengan titik. Dha yang ada titik. Apa dia buzuh itu? Nama pun pelik dah, buzuh. Payah sebut. Al-isti'naful bayani jawabun amma yuqal wahya, dan bermula dia al-buzuh itu. Buzuh. Baca buzuh tu. Dia kata dhamil ba wa dha wa buzuh. Iaitu khabar aruzun. Nasi. Nasi yang sifat matbukhun, yang dimasakkan dia. Kan nasi satu. Nasi yang dimasakkan. Diperah jadi anggur. Jadi arak. Tu pun arak juga. Pelik tu. Tak pernah dengar lagi. Jadi Syekh Nawawi ni dia bawa benda-benda pelik kadang-kadang. Dia Syekh Sulam ni kita tengok. Dia bawa masalah-masalah yang pelik dengar ni. Tu. Masalah-masalah yang nafis-nafis. Tu. Yang kita kadang-kadang ini pun nak sebut juga. Tak pernah tahu pun. Tengok. Matbukhun, yang dimasakkan dia akan nasi itu. Au khubzun ataf aruzun, iaitu au khubzun roti, au ghairu ma dzukir, dan selainnya, selain barang yang tersebut. Jadi apa-apa saja. Mungkin dari sudut makanan yang mengenyangkan, wallahu a'lam, wal bughduh itu, ataupun terhasar kepada itu saja. Tapi dengan makna bukan terhasar pada itu, sebab ada ghairuhu. Jadi apa-apalah, apa-apa saja yang diperah jadi arak, jadilah memabukkan, maka dia itu arak. Itu je. Kata je. Cuma dia bawa fawaid apa itu buzuh. Mungkin di Arab sana adalah buzuh ni. Itu dia panggil sejenis nasi yang dimasak ataupun roti. Yang mana buzuh tadi itu, ataupun kita kata yang mana nasi yang dimasak ataupun roti itu yutraku, yang ditinggalkan dia. Kan nasi yang matbukh ataupun kan khubz, ataupun kita ambil kalbuzuh itulah, tapi dia kata yutraku ay yutraku kullum minhuma, yang ditinggalkan setiap daripada keduanya, nasi dan khubuz itu, wa ghairuhu tu, thalathata ayyamin ay fi thalathati ayyamin, pada 3 hari ditinggalkan, ditinggalkan selama 3 hari. Kemudian au aqall ataf, ataupun sedikit, ay aqall thalathati ayyam, atau sedikit lagi daripada 3 hari, maknanya 2 hari, sikit lagi. Au akthara, atau lebih, ay akthara thalathati ayyam, akthara thalathati ayyam, atau lebih daripada 3 hari, asalkan disimpan, dia biarkan, dia tinggalkan itu ma'al kaifiyatil ma'rufati, beserta dengan kaifiyat yang diketahuikan ia, yang dimaklumi ia kaifiyat itu. Maknanya ada kaifiyat tertentu untuk buat
arak, maka dia buat dengan perkara tersebut, ditinggalkan beserta kaifiat-kaifiat untuk buat arak. Tu kaifiat-kaifiat untuk buat arak. Okey. Inda man amilaha, di sisi orang yang melakukan ia orang akan kaifiat yang makrufah itu. Orang lain yang buat, takkan dia buat tersendiri kot. Akan dia buat sendiri dah. Okey. Jadi dalam perbahasan contohnya cukur, boleh tak nak buat cukur daripada arak? Boleh tak nak buat cukur daripada arak? Hukumnya haram. Buat cukur daripada arak. Buat cukur, dengar elok-elok ni. Buat cukur daripada arak haram. Adapun arak bertukar cukur, irtifaq ulama suci. Dia panggil istihlal. Dalam bab istihlal, iaitu dalam bab mensucikan cukur daripada arak, biar lama-lama jadi cukur. Tu suci dengan sendiri. Itu ittifaq suci. Yang adanya hukum haramnya ialah kita memang nak buat cukur tu daripada arak. Tu tak boleh lah, sebab arak itu najis. Okey. Fayataghayyaru rihuha, maka selepas dia buat apa-apa kaifiat tadi tu, fayataghayyaru, fani falit tartib wa ta'qib. Tu selepas daripada tu, fayataghayyaru, maka berubah ia oleh fa'il rihuha, rihu budhuh. Tu rihuha, rihu budhuh. Tu oleh baunya, bau budhuh itu, yang mana dia itu arus matbukh ataupun khubz ataupun selainnya. Berubahlah baunya. Idza askarat, bila berubah, kata berubah tu apabila mabuk ia budhuh, yakni mabuk kalau minum dia lah, najisat, maka najis ia budhuh. Jawab idza. Kama, hal itu, kama ay wa dzalika sabitun, bermula demikian itu sabit ia, kama naqalahu, seperti mana menaqal akan yang tersebut itu, min tahrimil budhuh idza askarat wa najisat, Husainun, oleh fa'il Husainun, oleh Husain al-Mahalli, Husain al-Mahalli, anir Ramli, yang ambil ay wa huwa hala kaunihi, antu ta'alluq hal mahdhuf, ay hala kauni Husain Mahalli itu naqilan, menukil ia, anir Ramli, daripada al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Jadi budhuh itu maknanya apa? Makna budhuh itu asalnya tidak haram. Tidak haram budhuh tu, tapi kalau dengan buat proses-prosesnya, berubah bau dan menjadi mabuk dengan sebab minum dia, maka najis. Tu okey. Maknanya kalau tidak mabuk tidak najis. Kalau tidak mabuk tidak najis. Tu kaedah asal. Kaedah asal, apa-apa sahaja yang mabukkan khamar. Itu je. Apa-apa sahaja yang mabukkan khamar wa najis. Tu je kaedah. Tu okey. Wal baulu, habis. Wal baulu, ni bukan kuih baulu. Ni bukan kuih baulu ni. Wal baulu kencing. Wal baulu, dan kuih baulu pula dah. Wal baulu, dan air kencing, min ghairi maniyan, air kencing itu adalah najis. Air kencing itu adalah najis. Okey. Wal baulu, dan bermula air kencing itu min ghairi maniyin. Yang mana najis itu min ghairi maniyin, ay hala kaunihi, hala kaunil bauli kainan min ghairi maniyin, yang bukan daripada air mani. Okey, maknanya keluar daripada zakar ataupun faras seseorang itu, sesuatu itu, wal baulu, apa nama tu, Allahumma shalli ala Muhammad, yang keluar daripada zakar ataupun kemaluan seseorang itu, kalau dia itu kencing, itu najis. Kalau air mani tidak najis. Okey. Walau min ta'iri ma'kulin wa samakin wa jaradin. Tu. Okey. Walau kana al-maniyyu kainan, dan walaupun mani nabiyin. Tu. Soalan nuskhah betul lah. Saya tengok kita punya tabak. Apa tadi?
cari pula. Oh. Tanda. Sikit pun. La'alla sawabnya. Oh, nabiyin itulah. Maniyin pula. Allah. Maniyin. Nabiyin la'alla sawab nabiyin. Tapi boleh belaka. Boleh belaka di sini. Tapi ada tapi kok. Min ghairi maniyin pun, min ghairi maniyin macam tak munasabah. Tapi betul lah min ghairi maniyin dia itu tidak najis. Memang betul. Tapi tak munasabah dia kait dengan baul. Tapi kalau nabiyin ya, itu munasabah. Sebab nak kata kencing Nabi tu tak najis. Tu ya. Pelik ya. Kencing Nabi tak najis. Kencing para nabi lah, kan tertentu pada Nabi SAW saja. Apatah lagi Nabi SAW. Sebab Nabi ni mulia, apa-apa sahaja yang keluar daripadanya semua mulia. Tahid Nabi SAW pun tidak najis, kencing Nabi SAW pun tidak najis. Itu disebutlah kitab fiqh Hasyiah Al-Iqna', Hasyiah Al-Bujairimi Al-Iqna' syarah kepada matan Abi Syuja'. Tu. Okey. La'alla sawab nabiyyin. La'alla sawab nabiyyin. Sebab maniyin tu macam memang betul dia tak najis, macam tak ada kaitan dengan bau. Kenapa nak samakan dengan bau pula? Okey. Jadi nabiyyin lah, nabiyyin. 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 Salah betul eh. Nabiyyin. Payah ke? Betul lah. Nabiyyin. Min ghairi nabiyyin, iaitu selain daripada nabi. Hala kaunihi min ghairi nabiyyin, selain daripada nabi. Yang baul itu hala kaunil bauli kainan min ghairi nabiyyin, yang selain daripada nabi. Hak tu najis. Adapun nabi tak najis. Walau kanal baulu kainan min ta'iri ma'kulin, walaupun kencing tadi itu adalah kencing itu daripada burung yang dimakankan dia akan burung. Burung kencing pun dia itu najis. Walaupun makul. Ya, walaupun makul. Sebab apa? Sebab ada muskil. Benda makul ni boleh kan suci makul ni. Makul ni kan benda yang boleh dimakan ni kan bulu dia suci. Kalau sembelih kita boleh makan. Kalau kencing lah ke mana? Tak ada iskal. Dia buat qoyah dah. Qoyahnya walaupun kencing itu daripada burung yang dimakan, maka tetap najis. Okey. Wasamakin, dan juga ikan. Ikan walaupun halal makan. Ya, halal makan. Bahkan tak payah sembelih pun. Kalau dia kencing, maka itu najis. Wajaradin, dan belalang. Belalang pun boleh makan juga dalam kitab Bulughul Maram sebut secara sarih. Jarak itu Nabi SAW kata boleh makan. Tapi kalau dia kencing, maka itu najis. Tak pernah tengok ikan kencing, belalang kencing. Qoyah dia panggil. Fardu takdi. Iftiradi. Kena faham lah. Ini peka. Wa ma la nafsa lahu sa'ilatun. Tu. Wa ma apa lagi pada ta'ir. Wa ma la nafsa lahu, dan barang, yakni apa-apa binatang yang tidak ada baginya, bagi barang tu, bagi binatang tu
Sa'ilatun, tidak ada darah yang mengalir. Tidak ada darah yang mengalir. Binatang yang tidak ada darah, binatang yang tidak mengalir darahnya bila mati, bila mati darahnya itu tidak najis bagi kita. Walaupun diri zat dia tu yang menjadi bangkai itu adalah najis, tapi darah dia tidak najis. Tapi kalau dia keluar air kencing juga, batal tak? Najis tak? Najis. Batal tu. Padahal kalau kita tengok wakilnya, ada kau binatang serangga tu dia kencing. Tu. Dia buat takdir tu. Maknanya contoh kalau lalat, kita buat masalah, lalat kita semayang, lalat duduk terbang tu. Tiba dia kencing pancut ke kita. Najis Najis batal semayang. Pancut kita relax. Oi, lagu mana pula lalat boleh kencing? Tu. Lalat tak pernah tengok aku kencing, dia kencing. Ni, dia punya takdir ni. Hebat takdir dia ni. Dengan makna setiap orang, setiap makhluk yang kencing selain daripada para nabi, batal. Bukan batal je, najis. Mana daripada nabi, tak najis. Tu khususiat lah. Nak buat lagu mana nabi. Tu. Wal husatu. Dan wal husatu, dan juga kerikil. Kerikil ni benda kecil-kecil yang keluar daripada kemaluan. Allati sifat yang takhruju, yang keluar ia allati ma'al bauli, beserta dengan kencing. Kerikil-kerikil yakni apa-apa sajalah yang keluar beserta dengan kencing, kerikil-kerikil itu pun najis. Tu okey. Itu pun najis. Okey. Jadi kerikil tu. Nak bahas kerikil tu. Nak bahas kerikil tu najis tak kalau keluar di kemaluan? Kerikil tu najis tak? Ya, najis kalau dia keluar itu beserta dengan air kencing. Beserta dengan air kencing. Au ba'dahu ba'dal bauli ahyanan, ataupun selepas kencing seketika waktu. Lepas kencing keluar, lepas habis dah kencing. Tunggu sat ada keluar kerikil. Kerikil tu najis. Makna sebelum kencing keluar dah kerikil itu dipanggil kerikil itu batal air wuduk dia. Batal air wuduk dia. Batal air wuduk dia kerikil itu. Batal air wuduk dia dengan sebab dia keluar kerikil, sebab keluar sesuatu daripada dubur ataupun kubul. Tetapi diri kerikil tu tak najis. Diri kerikil tu tak najis. Boleh basuh, dia jadi mutanajis lah. Tu. Dia jadi mutanajis tu. Tu. Okey. Jadi kerikil dan apa-apa yang keluar beserta dengan air kencing atau selepas daripada air kencing seketika waktu, nahkumu binajasatiha, menghukum ia oleh kita dengan kenajisannya, kenajisan husah tadi. Tu. Tapi kalau najis tu dia kait lagi. Najis tu kita boleh kata najisnya kerikil yang keluar beserta dengan air kencing, dan selepas daripada air kencing tu keluar selepas berhenti air kencing tu dia keluar kerikil tu najis in akhbara, jikalau memberitahukan oleh mayyuqbalu oleh orang yang diterimakan khabaruman, yang diterimakan khabarnya khabar man. Tu diterima itu min ahlil khibrati, daripada ahli khibrah. Ahli khibrah ni apa dia? Ahli khibrah ni adalah semua yang keluar depan belakang tu najis. Belum tentu keluar belakang dan depan tu dia batalkan wudu, dia membatalkan sembahyang. Tu pasti. Tapi tak semestinya benda yang keluar daripada kubur dan dubur tu semua najis tak. Ada kadang-kadang mutanajis kita boleh basuh balik. Tu. Ada kadang-kadang mutanajis dan kita boleh basuh. Tu. Mutanajis bukan najis. Najis yang mutanajis lain. Najis ni tak nak bersih dah. Tu penting status tu. Najis ke mutanajis? Mutanajis ni najasa. Mutanajis ni tanajasa, ya tanajasu, tanajusan wa mutanajisun wa dzaka mutanajasun, kena najis. Kalau najisun itu najis. Lain tu saraf. Jadi apa-apa yang keluar daripada kubur dan dubur tak semesti semua najis. Ada yang kadang-kadang mutanajis. Ada kadang-kadang yang mutanajis yang kita boleh basuh. Contoh, ulama buat contoh, kalau kita makan satu makanan, kita telan, tak kunyah pun, telan, berdobak. Lepas tu kita berak, keluar seketul benda yang kita makan tu. Najis ke mutanajis?
Mutanajis ya. Kita boleh basuh, telan, makan balik. Bertahap tu. Okay? Jadi tidak semestinya apa-apa yang keluar tu adalah najis berlaku. Tu. Macam ni lah. Maknanya kerikil yang keluar sebelum daripada kencing itu, dia itu tidak menjadi najis. Yang najisnya ialah keluar semasa kencing dan selepasnya jika memberitahu ia oleh orang yang dipercayakan, yang diterimakan khabarnya, khabar orang itu min ahli khibrati, daripada orang pakar, apa dia? Bi annaha ta'alu yuqbalu bi annal husata, dengan bahawasanya kerikil tadi tu tawalladat min najisin. Tu keluar ia, lahir ia husah min min najisin, daripada najis. Maknanya kalau orang khibrah kata, sampai tahap kena ahli khibrah ni memang hebat lah, memang perkara yang luar biasa lah Syekh Nawawi mari ni. Maknanya pakar kata, kerikil ni mari daripada air kencing ni, najis. Sebab tu disyaratkan kerikil yang keluar bersama air kencing atau selepasnya. Makna kalau sebelumnya dia bukan najis. Dia bukan najis. Dan keluar semasa dengan selepas tu pula kena khibrah, kena ahli khibrah bagi tahu. Ni asal daripada air kencing. Kalau bukan asal daripada air kencing, maka tak najis lah. Tu. Tak najis bukan makna boleh telan. Okay, tak najis bukan makna boleh telan. Kalau kerikil tu keluar, kemudian kena air kencing, jadi mutanajis lah kerikil tu. Nak pakai pun kena basuh lah. Ni statusnya najis atau tidak. Najis kalau dia keluar beserta air kencing atau selepasnya, dengan syarat pemberitahuan ahli khibrah kata itu daripada air kencing, bukan daripada lain. Maknanya kalau daripada lain suci. Wa illa, tengok dia bubuh. Wa illa, dan jikalau tidak, wa illam yatawallad min najisin fanahkumu, maka menghukum ia oleh kita bitanajusiha, dengan kena najisnya. Ni husah, tengok. Tanajus lain. Tanajus lain dengan najis. Tanajus ni tanajasa ya tanajasu, tanajusan wa huwa mutanajisun. Maka kalau al-khibrah kata, ini bukan daripada air kencing, makna dia mutanajis saja. Apa makna mutanajis? Boleh sucikan dia. Kita sucikan dengan air, bolehlah pegang, bolehlah bawa pergi mengata, boleh bawa dalam sembahyang. Kalau nak kata gitulah, nak faham hukum saja. Jadi boleh. Fatathuru, maka kalau mutanajis, fatathuru, maka mesuci ia husah tadi bil ghusli, dengan basuhan, dengan suci, dengan basuhan. Sebab dia mutanajis boleh bersihkan. Pakaian kita kena air kencing, pakaian kita mutanajis, bukan pakaian kita najis. Najis tu air kencing, mutanajis pakaian yang terkena najis. Wis. Wal ghaitu, dan juga berak, ail udratu, iaitu kotoran. Nak baca uzratu boleh, nak baca al-izratu boleh. Wa huwa, apa uzrah itu, apa ghaib itu, al-istinaful bayani, jawabun amma yuqal. Wa huwa, dan bermula dia al-ghaib, khasun, khusus ia ghaib, bima, dengan barang, minal adami, bima minal adami, dengan barang, bima minal adami, dengan barang daripada, dengan barang yang sesuatu daripada, yang keluar daripada adami, anak Adam. Apa tu yang keluar daripada anak Adam tu? Iaitu ghaib. Perkataan ghaib itu sesuai ataupun terkena kepada tahi yang dikeluar oleh anak Adam sahaja. Itu dia panggil ghaib. Sebab dalam bahasa Arab tahi ni banyak. Tahi burung panggil lain, tahi binatang panggil lain, tahi kita panggil lain. Depa banyak bahasa Arab ni. Jadi kita tak semestinya ghaib itu kena kepada semua jenis tahi dak. Macam ar-rauf itu tahi juga, tapi tahi bukan tahi manusia tu. Tu tak silap, bukan tahi manusia tu. Tahi haiwan. Okey. Ail uzra bima minal abi warrauthu. Tengok dia kata warrauthu, dan tahi juga kita panggil. Nak kita terjemah apa lagi? Tu tahi haiwan lah. Tahi haiwan. Wa huwa, dan bermula dia. Al-istinaful bayani jawabun amma yuqal. Wa huwa, dan bermula dia ar-rauthu itu min ay hala kaunihi, kainulah. Huwa tu mubtada, min tu ta'alluq bagi khabar muqaddam, khabar yang mahdhuf. Wa huwa, dan bermula dia ar-rauthu itu kainun, adalah ia, min ghairil adami, daripada bukan manusia, bukan jenis manusia. Ai al-mansub ilal adam, al-adamiyyi, iaitu ya nisbah al-mansub ilal adam, ila adam. Okey.
Jadi bukan manusia. Mana haiwan lah. Mana selain manusia dia panggil ar-rawth. Haiwan lah tu. Tu. Dia nak kata ar-rawth itu dia buat ghayah. Walau kana ar-rawthu, dan walaupun adalah ia rawth, kotoran itu, ala surati ta'am, atas gambaran makanan. Atas gambaran makanan. Oh, itu pun dia panggil ar-rawth. Tu. Kita dia panggil taik haiwan. Haiwan berak. Contoh lembu. Lembu lah berak paling besar ni. Dia punya taik tu. Dia punya taik tu kalau dia berak berdebung, bergegar je lah. Bunyi tu. Tu. Kita pernah dengar tahu tak? Kalau berak, lembu berak tu, sekali dia teran, dia lepas tu berdebung, bunyi tu. Jalan tu. Kat jalan bunyi berdebung. Tu dia lah. Tu patut tu buat baja. Berdebung tu. Bunyi kuat tu. Jadi kalau lembu itu dia berak, tahi dia tu walaupun bentuk makanan. Contoh apa dia? Bentuk roti ke. Dia buat gulung-gulung. Macam mana tahu dia berak-berak, tengok-tengok, pok, roti ni, roti coklat kalau aku makan ni. Contoh lah. Itu pun dia panggil ar-rawth. Hebat Syekh Nawawi. Dia buat takdir sampai tahap tu. Maknanya walaupun kotoran itu berbentuk ta'am, berbentuk makanan pun daripada binatang, dia panggil rawth. Dahsyat tu. Far'un. Ini satu fara'. Hadha far'un. Ini satu fara'. Bermula ini satu fara'. Wa ma kana fi dakhili masarina. Tu al-jamusi minad dasami. Hak ni pelik lagi ni. Ya Allah, pelik-pelik aja Syekh Nawawi buat main. Kono je kita baca. Far'un wa ma kana, dan bermula barang yang adalah ia barang itu fi dakhili ay kainan fi dakhili musarrina. Apa-apa sahaja yang ada fi dakhili, fi tu ta'aluk bagi khabar kana mahdhuf taqdiruhu kainan. Kana isim kanannya kembali pada ma. Fi dakhili masarinil jamusi, di dalam usus perut kerbau. Minad dasami, daripada lemak. Dia nak bahas lemak tu. Lemak yang ada dalam perut, dalam usus kerbau tu najis ke tak? Bertahap tu. Perhati ulama-ulama halus. Kalau kita najis lah dalam perut dah. Lama dah. Najis. Sebab apa dia bahas lagu tu? Sebab tak semestinya dia najis. Sebab kadang-kadang boleh jadi mutan najis. Mungkin. Mungkin. Kalau mutan najis, maknanya kalau lepas kita sembelih, kita boleh ambil makanan tu. Kita boleh ambil makan tu. Tu sebab dia bukan najis. Kita boleh cuci-cuci, makan. Masak kari kepala ikan. Kari kepala kerbau. Tu. Kari kepala kerbau. Dengan usus-usus dia. Sebab apa? Lemak-lemak dia. Lemak-lemak yang ada usus dia. Sebab apa? Sebab lemak-lemak tu dikira bukan najis. Sebab tu penting bahasa ulama tu. Kalau lemak tu najis, maknanya kita tak boleh makan. Kita tak boleh cuci dah. Tak boleh makan dah. Kena buang sekali dengan dia punya darah-darah tu. Sebab apa? Najis. Kalau mutan najis, maknanya kita boleh ambil manfaat, makan lagi. Kita hanya cuci-cuci, makan. Jadi dia kata apa-apa yang dalam perut, usus. Dalam usus jamus. Jamus ni kerbau. Masari ni usus. Minad dasam. Dasam ni lemak. Tu. Apa-apa sahaja, min tu minil bayan lah. Min tu bayan bagi ma. Usus kerbau yang ada dalam ni lemak. Khabar bagi ma. Huwa, ialah bermula dia. Dia ad-dasam. Ataupun ma kana fi dakhil ila akhirih itu. Hirun khabar huwa. Ialah suci ia. Jumlah itu jadi khabar ma. Tu. Elok. Okey, dia suci. Mana? Lemak tu suci. Syarat. Illam. Maktabah Tunusi kata iyakhtalit, tak betul. Kena tambah illam. Selagi mana? Illam yakhtalit birrawthi. Selagi mana tidak sama sekali bercampur ia ma kana fi dakhil musarrin al-jamus min ad-dasam itu dengan birrawthi, dengan tahi lah. Tu. Selagi tak bercampur dengan tahi. Makna kalau bercampur dengan tahi najis. Tu bahasanya. Kalau bercampur dengan kalau bercampur dengan tahi najis. Najis lah. Bila najis tak boleh. Ghayah apa ya? Ghayah ni. Ghayah ni. Wa in kanat al-masarina. Tu.
Walau kanat al-masarinu, dan jikalau adalah ia usus itu majrar rawthi, walaupun usus itu majrar rawthi, tempat untuk laluan tahi. Walaupun usus itu memang tempat laluan tahi, tapi kalau lemak-lemak dia tu, dasam yang ada dalam usus itu tak bercampur dengan tahi, maka dia suci. Tahap tu. Okay. Sebab apa? Lianna, kerana bahasanya kita lam natahaqqaq khabar. Lam natahaqqaq, tidak tahqiq, tidak pasti ia oleh kita annahu, bahwasanya makana fi dakhil ila akhirih rawthun, itu najis. Kita tak pastikan dia itu najis sebab dia tak campur dengan tahi. Kalau campur dengan tahi, okey, fine, aiwah, itu najis. Kalau tak campur, tak najis. Tak tu halu ulama kaji. Tu jangan main dengan ulama ni. Ulama kaji habis. Kalau baca bab haiwan tu, Allah, toh apa-apa haiwan tak tahu. Kitab Melayu Jawi tu, Matla'il Badrain, toh apa-apa haiwan tak tahu, boleh sebut jelah. Matla'il Badrain boleh sebut jelah. Gini najis. Haiwan ni tak najis, boleh makan. Hak ni tak boleh makan. Apa dia tahu, tak pernah tengok. Tak boleh pernah tengok. Boleh search kat internet je lah. Kat Malaysia mungkin tak ada binatang. Banyak binatang dalam kitab fiqh tak ada di Malaysia. Jadi kita tidak ada tasawur, jadi kita hanya boleh sebut je lah. Ni haram, ni harus. Itu tu. Habis. Walam na'tabir, dan tidak sama sekali mengira ia oleh kita annahu, bahwasanya ad-dasam itu. Kalau kita nak khususkan ad-dasam, kalau kita nak umumkan maka nafi dakhil. Jadi bukan tertentu pada dasamnya. Itu sebab tu dia bayan contohnya lemak. Tapi selalunya lemak ialah yang ada kat usus tu, apa lagi? Sebab tu dia buat bayan minad dasam, daripada dasam. Jadi dasam itu, lemak itu kalau tak bercampur dengan rauf, tak bercampur dengan najis, dia itu suci. Maknanya kita boleh makan lah. Tu sebelah-sebelah dia, ni tak bercampur najis ni, makan, boleh makan. Contoh lah kalau nak makan kot. Okay. Ya, lembu ni, orang lelaki, lembu ni bagusnya orang lelaki makan telur dia. Telur lembu ni untuk sihat batiniyah. Tu tips dia tu. Alang-alang istitrat dia bagi. Alang-alang menyelup kasam biar sampai ke pangkal lengan. Telur lembu. Kita tak pernah makan kau. Kita baca jelah. Telur lembu menyihatkan tenaga batin. Tu jelah. Tak pernah lagi makan telur lembu. Telur lembu tu melebiak besar. Mah tu. Okay. Dan satu lagi nasi kandak. Nasi kandak punya main. Ingat main nasi kandak. Nasi kandak pun menguatkan batini. Tak tahu rahsia-rahsia ni. Tu. Nasi kandak dengan main-main. Ingat bodoh. Nasi kandak. Nasi kandak bodoh ya. Bendi telur itu ya. Jangan main. Ada rahsia di sebaliknya. Ada jual mana? Ada jual. Tapi jarang. Biasanya orang sembelih lah. Tak jual pun. Tapi kalau orang sebelah, dia akan rebut telur. Kalau orang reti lah. Kalau orang reti memang dia, nak aku nak telur tu. Aduh. Tak apalah. Walam na'tabir, dan tidak sama sekali mengira oleh kita annahu anna dasam ataupun anna makana ila akhirih itu ikhtalata birrawthi. Tidak mengira kita bahwasanya dasam itu ikhtalata, bercampur ia dasam itu birrawthi ta'alluq ba, dengan najis. Bila waqta jiryanihi, waktu mengalirnya rawth, waktu mengalirnya rawth, najis itu mengalir ni maksudnya gila kat usus kan, ngalir maksudnya jalan ngalir lah, apa lagi. Tu. Kita tidak mengira tu. Kita tak mengira dari sudut dia bercampur. Kita tidak mengira dari sudut bercampurnya dasam itu dengan tahi waktu berlalunya tahi. Waktu berlalunya tahi. Tu waktu berlalu tak kira lah. Dia naknya bercampur sungguh dengan tahi tu. Waktu berlalu memang kena lah. Masalahnya ialah adakah dasam itu daripada tahi ataupun tidak, campur dengan tahi sungguh ataupun tidak, ataupun lemak tu ada di usus tapi kena lalu dengan tahi. Kena lalu saja tak ada salah. Kena lalu bukan najis lah, kena lalu.
Tu. Maka dia kata lam nak tabir, lam nak tabir, kami tidak mengira kalau sekiranya dasam itu bercampur dengan bercampur dengan tahi itu waktu. Waktu mengalir, waktu lalunya tahi. Adapun kalau dengan tahi sekali, lalu dengan tahi itu sekali, dengan mana tahi sekali itu dalam tahi itu ada raus. Tu baru najis. Ini tidak, di lemak tu ada, di usus. Tapi bila lalunya tahi, kenalah tahi tu. Tu tak ada masalah. Tu dalam nak tabir kami tak mengira. Bal nahkum bil zahir. Bahkan kami menghukum secara zahir. Tu. Kami menghukum secara zahir. Apa dia? Hukum dia annahu akan bahwasanya dasam itu khabar ghairu rauthin, bukannya tahi. Kalau sekira-kira ada di usus kemudian lalu tahi, tu bukannya tahi, bukannya rauf, bukan tahi lah. Tapi terkena tahi, dia panggil mutan najis je lah, basuh. Tapi kalau dia itu rauf, maknanya dia itu tahi. Lemak itu tadi tu tahi, dia jadi tahi. Tu lain lah. Ini tidak, ni duduk di usus, cuma lalu tahi, dia terkena tahi. Kemutan najis lah. Bertahap tu, halu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kerana apa? Li'anna ma dakhila tu, ma kana fi dakhila itu fi surati dasam, pada gambaran, pada bentuk dasam, bentuk lemak. Tu. Habis. Okey. Tengok. Lakin, ambil sikit nak habis. Dam sampai dam habis. Lakin, tetapi, qala ba'duhum, telah berkata ia oleh sebahagiannya ulama. Sebahagian mereka itu ulama. Maqul qaul. Intu wuqida, jikalau dinyalakan apa? As-siraju naik fa'id wuqida. Dinyalakan pelita. Kalau dinyalakan pelita, bidzalika dasam. Ni macam mana? Okey, tadi kita bahas, okey, kalau dia tak campur dengan tahi, maknanya bukan najis. Sekadar kalau dia itu dilalukan tahi itu, sedangkan dia dalam usus, di dalam tahi itu ada lalu saja, terkena tahi. Itu tak apalah, bukan najis sebab dia bukan tahi. Dia hanya dilalukan oleh tahi. Itu. Okey. Baik, persoalannya, macam mana kita nak tahu usus itu najis ke tidak? Macam mana kita nak tahu lemak itu najis ke tidak? Ni. Sebahagian ulama kata, intu qidah, jikalau dinyalakan pelita, bidzalika dasam, dengan lemak tadi tu, fahuwa tahirun, maka bermula dia dasam itu tahir. Maknanya kalau lemak itu digunakan, kalau kita guna untuk nyalakan pelita, dia nyala sungguh, itu tahir, itu suci. Betul tu. Maknanya kalau lemak itu, dia itu kalau kita nyalakan pelita tak nyala pelita tu, makna dia najis. Allah, betul tu isi Quran ulama. Sepoi kau dengar-dengar. Lawak kadang-kadang itak-itak ni. Pelik-pelik. Fahuwa tahirun, halal pula khabar kedua. Kenapa? Litabayyuni annahu dasamun. Kerana litabayyuni, kerana jelasnya bahwasanya makana dakhila ila akhirih itu dasamun. Ialah lemak. Nyatalah itu lemak. Maknanya apa? Kalau dia itu bukan lemak, niscaya tak nyalalah pelita tu. Ni pelita, zaman-zaman pelita itu tak ada dah. Pelita-pelita ni kita lampu je. Kita hanya ulama kata pelita, boleh nyalakan pelita. Gitu je lah. Lah. Tak tahu hakikat pelita lah ke mana. Tak tahu. Kita pun pakai minyak tak pakai lemak. Maknanya lemak tu dia ada lemak lah. Minyak tu pun sebenarnya ada lemak tu. Cuma kita dari sudut kajian saintifik yang kita tak erti nak sebut lah. Tu je. Ulama bertahap tu. Wa illa, dan jika tidak, tu okey. Tu wuqida, tawaqqada, waqqada yuwaqqidu. Tu wuqida. Tu wuqida baca tu. Tu wuqida siraju. Wa illa, dan jika tidak, yakni jika tidak menyala, jika tidak menyala pelita itu, fahuwa, maka bermula dia makana dakhila ila akhirih itu najisun, dasamun lah senang. Fahuwa, dasamun itu najis. Kalau tak menyala, najis lah tu, maknanya najis. Istiqra' ulama tinggi. Najis min
min fudulatil ma'iddati, daripada sisa-sisa ma'iddah, sisa-sisa isi perut. Mana dia itu najis, yang mana najis itu daripada sisa-sisa isi perut. Najis lah. Kama ay wa dzalika thabitun kama afadahu syekhuna, seperti mana yang memberi faedah, yang telah memberi faedah, yang telah memberitahukan akan dia, akan ma ataupun akan barang itu oleh fa'il syekhuna, oleh guru dia Syekh Nawawi Banten Ali Ar-Rahbini, oleh Aliyun Ar-Rahbini, oleh Syekh Ali Ar-Rahbini, guru dia. Dia banyak menakalkan hukum-hukum ni banyak daripada guru-guru dia, yang mana permasalahan-permasalahannya pelik-pelik. Okey, wadamu wallahu taala alam. Jadi kita ni, kita rancangnya bahawasanya kita ni asalnya nak buat tiap-tiap hari dah. Kita macam biasa Sabtu, Ahad, Isnin tu tasbih, Selasa, Rabu itu balarah, kemudian Khamis dengan Jumaat. Khamis dengan Jumaat sulam. Sebab kalau sulam ni baca setiap minggu sekali, aku rasa tahun depan baru khatam. Sehari semuka, agak-agak kalau sehari sebulan baru 4 muka, mampu bila nak habis. Jadi kita hari Jumaat tu kita ada manangkan risalah muawanah pula 4.5. Kita baca pukul 7 sampai 8, lepas tu 8.5 muawanah Sayyidul Salam muawanah. Kita 9.30 mengajak kat pondok pula, ada orang menjemput pula. Ngajak kat pondok pula 9.30 sampai 11.30 untuk orang awam asas i'tikad dengan penawar bagi hati. Jadi kita adalah setiap hari esok kita start sulam munajah pukul 7 macam biasa. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.